Anak pipik jangan tak dihirau, gusar esok ke sarang si rimau. Anak didik harusnya dirisau, gusar esok engkau yang dipisau. Wah, nak pisaukan siapa tu? Chef Joe. Hello, menyanyi nampaknya Cikgu Popo. Oh, tak ada apa. Saya saja je ni. Seronok tengok pantai ni. Tu yang saja test suara. Bagus. Hidup ni mesti kena gembira kan? Oh, kebetulan Chef Joe datang hari ni. Bolehlah teman saya untuk buat satu aktiviti dengan anak-anak murid di luar sana. Okey, Chef Joe? Boleh. Okey, anak-anak. Berjumpa lagi dengan Cikgu Popo dan Chef Joe selepas ini. Ciao. Apakah pengawitan makanan? Pengawitan makanan ialah kaedah pemprosesan makanan yang boleh menghalang atau melambatkan proses hidup mikroorganisma. Didapati bahawa makanan yang diawet akan tahan lebih lama. Terdapat pelbagai kaedah pengawitan makanan yang boleh dilakukan. Kaedah pertama, pengeringan. Kaedah pengeringan melibatkan penyingkiran air di dalam makanan. Tanpa air, mikroorganisma tidak dapat membiak. Makanan boleh dikeringkan di bawah sinaran cahaya matahari ataupun dengan menggunakan oven. Antara contoh makanan yang dapat diawet dengan menggunakan kaedah pengeringan ialah udang kering, sotong kering, ikan bilis dan juga cili kering. Kaedah yang kedua adalah pendidihan. Pendidihan ialah proses memanaskan makanan pada suhu yang tinggi. Apabila makanan dididihkan atau dimasak, bakteria dalam makanan tersebut akan mati. Hal ini kerana suhu yang tinggi dapat membunuh kebanyakan mikroorganisma. Antara contoh makanan yang dapat diawet dengan menggunakan kaedah pendidihan adalah rendang daging, sup ikan dan juga udang rebus. Kaedah seterusnya adalah pendinginan dan penyejuk bekuan. Pendinginan ialah satu kaedah penyimpanan makanan di dalam persekitaran suhu kurang daripada 18 darjah Celsius. Penyejuk bekuan pula ialah kaedah menyimpan makanan pada suhu takat beku 0 darjah Celsius dan ke bawah. Bahan makanan yang disimpan di dalam peti sejuk tahan lebih lama kerana suhu yang rendah menyebabkan mikroorganisma kurang aktif dan lambat bertumbuh serta membiak. Antara kebaikan kaedah penyejuk bekuan dan pendinginan ialah kandungan zat makanan dapat dikekalkan. Ia tidak mengubah saiz, bentuk dan warna makanan. Antara contoh makanan yang boleh disimpan secara pendinginan ialah sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan secara penyejuk bekuan pula ialah daging dan juga ikan. Kaedah yang keempat ialah pengetinan dan pembotolan. Melalui pengetinan dan pembotolan, ia melibatkan proses pensterilan iaitu makanan dipanaskan pada suhu yang sangat tinggi bagi membunuh bakteria. Ia melibatkan proses mendidihkan makanan sehingga suhu 115 darjah Celsius bagi membunuh mikroorganisma. Kemudian, makanan tersebut akan disejukkan dan dimasukkan ke dalam bekas kedap udara.
Kaedah ini merupakan kaedah terbaik untuk menghalang pembiakan bakteria bagi satu tempoh masa yang lama. Walau bagaimanapun, rasa dan zat makanan akan berkurangan. Antara contoh makanan yang dapat diawet dengan menggunakan kaedah ini ialah sayur-sayuran, buah-buahan, daging dan ikan. Kaedah kelima pengawitan adalah pemasinan. Garam merupakan bahan utama yang digunakan dalam kaedah pengawitan ini. Dalam kaedah ini, garam digunakan untuk menyingkirkan kelembapan pada makanan dan mencegah pertumbuhan mikroorganisma. Bahan makanan dibersihkan terlebih dahulu dan kemudian diletakkan garam dalam kuantiti yang banyak. Kaedah pengawitan ini akan mengubah rasa, warna dan mengurangkan zat makanan. Antara contoh makanan yang dapat diawet dengan menggunakan kaedah pemasinan adalah ikan, udang dan telur. Kaedah yang seterusnya adalah pembungkusan vakum. Ia melibatkan proses mengeluarkan kesemua udara dari dalam bekas pembungkus. Melalui kaedah ini, makanan akan dimasukkan ke dalam bekas pembungkus dan semua udara dikeluarkan sebelum ditutup rapi. Dalam udara, terdapat banyak bakteria. Tanpa udara, bakteria tidak dapat bertumbuh dan membiak. Antara contoh makanan yang dapat diawet dengan menggunakan kaedah ini ialah sausage, buah-buahan dan sayur-sayuran. Kaedah pengawetan berikutnya adalah pelilinan. Kaedah ini digunakan dengan menyaluti buah-buahan atau sayur-sayuran dengan lilin cair yang sangat nipis. Kaedah ini bertujuan mencegah pertumbuhan mikroorganisma pada permukaan buah-buahan atau sayur-sayuran. Kaedah ini juga dapat mengekalkan kesegaran buah-buahan dan sayur-sayuran. Kaedah yang ke-8 adalah kaedah penyalaian. Ia melibatkan proses mengeringkan makanan dengan mengasapkannya untuk tempoh masa yang lama. Kaedah penyalaian ini menggabungkan pengeringan dan asap yang membentuk lapisan perlindungan untuk melambatkan kerosakan pada makanan. Antara contoh makanan yang boleh diawet menggunakan kaedah ini ialah daging, ikan dan pisang. Kaedah ke-9 pengawitan adalah pempasturan. Melalui kaedah ini, ia melibatkan proses memanaskan bahan makanan sehingga suhu yang tertentu untuk beberapa ketika dan diikuti dengan pendinginan yang segera. Pemanasan bahan makanan pada suhu tertentu dapat membunuh kebanyakan bakteria aktif tanpa merosakkan rasa dan nilai nutrisi makanan tersebut. Kaedah pempasturan ini amat sesuai untuk produk susu dan juga jus. Kaedah terakhir pengawitan adalah penjerukan. Penjerukan merupakan kaedah menyimpan makanan di dalam larutan gula yang pekat, larutan garam ataupun cuka. Kaedah ini akan menyukarkan pembiakan mikroorganisma. Ini kerana bakteria dan kulat tidak dapat bertahan dalam keadaan berasid, sangat manis ataupun sangat masin. Antara contoh makanan yang boleh diawet dengan menggunakan kaedah ini ialah cili dan juga mangga. Hai semua, bertemu kembali dengan Cikgu Popo. Hari ini, Cikgu Popo ditemani oleh seorang chef yang terkemuka, iaitu Chef Joe. Apa khabar Chef Joe? Khabar baik, Cikgu Popo. Baiklah semua.
Hari ini, Cikgu Popo bersama dengan Chef Jo akan kongsikan satu resepi jeruk jambu yang sedap bahang. Untuk pengetahuan semua, buah jambu akan mudah rosak jika dibiarkan terlalu lama. Jadi, bagaimana untuk memastikan buah jambu ini dapat bertahan dengan lebih lama? Ya betul, melalui proses penjerukan. Jadi, tanpa membuang masa, mari cikgu kongsikan bahan-bahan untuk membuat jeruk jambu tersebut. Jom semua. Bahan-bahan membuat jeruk jambu asam boy ialah jambu batu, asam boy, serbuk asam, gula, cili dan limau kasturi. Cara-cara membuat jeruk jambu ini ialah kupas dan basuh terlebih dahulu jambu tersebut sehingga bersih. Buangkan juga biji yang terdapat pada jambu. Kemudian, buah jambu tersebut dipotong kepada beberapa bahagian kecil dan dimasukkannya ke dalam bekas yang bersih. Pastikan kamu berhati-hati apabila menggunakan peralatan tajam seperti pisau ketika memotong buah jambu tersebut. Seterusnya, masukkan 2 hingga ke 3 sudu gula ke dalam bekas yang berisi jambu tersebut. Jumlah gula yang digunakan bergantung kepada kuantiti jambu. Untuk rasa yang sedikit pedas, kamu boleh meletakkan 2 hingga ke 3 batang cili padi ke dalam bekas yang berisi jambu tadi. Cili tersebut hendaklah dipotong kecil. Langkah yang berikut adalah dengan memasukkan asam boy dan serbuk asam. Ia bergantung kepada cita rasa masing-masing dan juga jumlah jambu yang digunakan. Kemudian, potong 2 biji limau kasturi. Pastikan biji limau kasturi dibuang sebelum diperah masuk ke dalam bekas yang berisi campuran jambu tadi. Langkah terakhir, gaulkan kesemua bahan-bahan tadi dengan menggoncangkan bekas tersebut agar campuran menjadi sebati. Setelah itu, simpankannya di dalam peti ais semalaman untuk rasa yang lebih sedap. Selamat mencuba! Antara kepentingan teknologi pengawitan makanan ialah buah-buahan bermusim boleh dinikmati sepanjang tahun. Makanan mudah disimpan, tahan lebih lama dan boleh dibawa ke mana-mana. Makanan yang ditinkan boleh mengatasi masalah bekalan makanan ketika kecemasan. Terima kasih semua. Selesai sudah perbincangan kita tentang tajuk pengawitan makanan. Cikgu Popo harapkan agar anak-anak beroleh manfaat daripada video pembelajaran ini. Di ruangan deskripsi ada cikgu sertakan link kuis untuk anak-anak cuba. Jangan lupa untuk menekan butang subscribe agar anak-anak boleh terus mengikuti kelas bersama dengan Cikgu Popo. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.